أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam Barisan Kepimpinan Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 Shah Alam, para ustaz, para ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Syukur kita pada Allah Ta'ala dapat sama-sama kita sambung pengajian kita tafsir surah An-Nazi'at menggunakan kitab tafsir Sufwah At-Tafasir susunan Allamah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua insya-Allah. Kita sambung pada malam ini pengajian kita bermula ayat yang ke-10 hingga 26 insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nazi'at. Kita ulang balik ayat yang ke-10 dulu. Yaquluna, mereka berkata. Siapa mereka yang berkata itu? Dia berkaitan dengan ayat ke-8 dan yang ke-9. Ayat ke-8, qulubun yawma idzin wajifah, hati-hati pada hari itu ketakutan, wajifah ketakutan. Absaruha khashi'ah, mata-mata mereka ataupun pandangan-pandangan mereka tunduk kerana ketakutan. Siapakah mereka? Merekalah manusia-manusia yang atas muka bumi ini lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dulu yaquluna, mereka berkata, yakni mereka berkata semasa dalam kehidupan dunia dulu, a inna, adakah kami semua ini lamarduduna, pasti akan dikembalikan fil hafirah, dalam kehidupan yang pertama kita. Maksud dia macam mana? Tafsir ay yaquluna fid dunya istihza'an wastib'adan lil ba'si. Mereka ni, mereka yang di padang mahsyar nanti hati bersangatan takut, mereka di padang mahsyar nanti mata mereka tunduk, tak berani nak angkat pandangan mereka. Mereka ini dulu semasa atas kehidupan dunia, yaquluna, mereka berkata dalam nada mengejek-ngejek, dalam nada merendah-rendahkan Nabi SAW. Dia kata anuraddu ba'dal mauti, adakah kita ni akan dikembalikan semula lepas mati? Kami ni, kamu kata wahai Muhammad, kami ni lepas mati kami akan dihidupkan kembali. Betul ke apa yang kamu kata ni Muhammad? Fanasiru ahya'an ba'da fana'ina, maka betul ke Muhammad lepas kami fana, lepas kami hilang, lepas kami habis binasa, kami jadi tulang belulang,
daging-daging kami dah hancur, dimamah oleh tanah, tiba-tiba kami ni jadi hidup balik. Betul ke? Soalan itu bukan soalan nak tahu, tapi soalan mengejek-ngejek. Wa narji'u kama kunna awwala marrah, adakah kami akan jadi balik, hidup balik sebagai manusia macam mana kami dulu? Mereka bertanya pada Rasulullah pertanyaan yang mengejek-ngejek. Qala al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, apabila dikatakan kepada orang-orang ini atas muka bumi, dikatakan pada mereka, innakum tub'asuna, wahai manusia, ingatlah kamu semua ni akan dikembalikan, kamu semua ni akan dibangkit semula oleh Allah Ta'ala. Kamu semua akan mati, kamu ditanam atas dalam tanah, tanah makan kamu, kamu hancur, kemudian satu masa kamu semua dibangkitkan semula di padang mahsyar. Maka mereka pun menjawab dengan jawapan dengan nada mengejek-ngejek, dengan nada mengolok-ngolok, dengan nada buat-buat terkejut. Munkirina muta'ajjibina anuraddu ba'da mautina ila awwalil amri. Muhammad, kami ni akan kembali macam sekarang ke lepas mati ni? Fana'udu ahya'an kama kunna qabla al-mauti. Wahai Muhammad, kami ni akan hidup balik ke lepas mati? Pertanyaan yang mengejek-ngejek Nabi SAW. Ada perkataan al-hafirah. Al-hafirah tu apa? Al-hafirah tu maksudnya asal, tempat asal. Kita dah bincangkan pada pertemuan yang telah lepas. Kemudian mereka bertanya, a-idza kunna 'idhaman nakhirah? A-idza, tu adakah? Idza, apabila, kunna, kami ni telah menjadi, 'idhaman tulang belulang, nakhirah yang dah reput. Maksudnya, wahai Muhammad, adakah kami akan dibangkitkan semula selepas tulang-tulang kami ni reput, habis, hancur, tiba-tiba boleh jadi kuat balik, boleh jadi manusia biasa balik? Tafsiran dia, ay hal idza sirna 'idhaman baliyatan mutafattitatan sanuraddu wa nub'atsu min jadid? Adakah apabila kami ni dah jadi tulang belulang yang kering, yang hancur, yang telah berpisah-pisah, yang telah pecah-pecah, kemudian tiba-tiba kami akan dikembalikan jadi manusia balik dan kami akan dibangkitkan semula, yang kamu kata pada mahsyar tu? Pertanyaan, macam saya kata, pertanyaan untuk mengejek-ngejek Nabi SAW. Maka apa mereka jawab? Qalu, mereka berkata, tilka, kalau macam itulah, kalaulah memang kami ni nanti akan dibangkitkan semula, kalaulah memang kami ni nanti tulang belulang kami akan bercantum semula, daging akan bercantum semula, kami jadi manusia balik. Qalu idza tilka idzan karratun khasirah. Macam tu satu pengulangan yang sia-sia lah. Dia kata apa? Sekarang ni kami manusia, bila kami mati jadi tulang belulang hancur, daging-daging hancur, tiba-tiba kamu kata kami akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan jadi manusia balik. Kalau betul jadi macam tu pun tak ada makna lah Muhammad, tak ada makna, tak ada faedah apa pun. Kalau betul jadi macam tu pun tak ada faedah. Qalu idzan karratun khasirah. Karrah ni maksudnya pengulangan. Itu satu pengulangan yang khasirah, yang sia-sia, tak ada makna apa. Tafsiran dia, ai in kana al-ba'tsu haqqan, wahai Muhammad, kalaulah kebangkitan itu benar-benar berlaku, wa bu'isna ba'da mautina, dan kalaulah benar kami ni akan dibangkitkan semula lepas kami mati, fasaufa nakunu minal khasirin, kalaulah kami dibangkitkan semula, maka jadilah kami orang-orang yang rugi. Li'annana min ahlin nar, pasal kami ni ahli neraka. Dia kata itu dalam keadaan mengejek Nabi SAW. Kata, Muhammad, betul ke kami ni akan dibangkit semula? Rugilah. Nanti kami jadi ahli neraka, takut tau. Bahasa mereka itu mengejek Nabi SAW. Dia ingat neraka itu benda main-main. Dia ingat neraka itu benda main-main. Dia ingat Nabi kata kalau tak beriman pada Allah, bangkit nanti masuk neraka. Dia ingat neraka itu benda main-main. Bukan mereka saja, kita pun sama. Kita pun sama, ibu-ibu, ayah-ayah, kita pun sama. Kita pun bila sebut neraka saja, yang bercakap ni pun sama. Kita tak rasa apa.
Dekat orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, tak boleh dengan neraka, takut terus. Tak boleh dengan syurga, rasa teringin sangat masuk syurga Allah Ta'ala. Tapi kita dengan syurga, dengan neraka tak ada rasa apa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri iman yang kukuh pada saya dan ibu-ibu, ayah-ayah semua insya-Allah. Qala Ta'ala, Allah kata, fa innama hiya zajratun wahidah. Hanya hiya maksudnya kebangkitan itu ataupun hari kiamat itu, zajratun satu tiupan, zajratun satu tiupan, wahidah yang sekali saja. Nak kata apa? Nak kata ay la tahsabu tilkal karrata su'batan ala Allah. Makna kata, Allah kata fa innama hiya zajratun wahidah, hanya sahaja kebangkitan itu akan berlaku dengan sekali tiupan sakakala sahaja, tiupan kedua. Maknanya untuk menghidupkan semua manusia, semua makhluk, bahkan daripada Adam AS hinggalah kepada bayi yang terakhir, daripada mana-mana saja makhluk yang mati, yang masuk dalam tanah, untuk dibangkitkan semula oleh Allah Ta'ala, langsung tak jadi masalah pada Allah. Sekali tiup sangkakala saja semua bangkit. Semua bangkit. Ay fa innama hiya sayhatun wahidah yunfakhu fiha fi sur lil qiyam minal qubur. Di sini maksudnya tiupan sangkakala, sekali tiup maknanya tiupan yang kedua, sangkakala. Tiupan sangkakala yang pertama, semua manusia, semua makhluk akan hancur binasa. Bumi akan terangkat, yang langit akan hancur, akan jatuh. Itu tiupan pertama. Tiupan kedua, ditiup sangkakala yang kedua, sekali tiup saja semua yang mati dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hancur, tulang-tulang yang hancur, daging-daging yang hancur, semuanya dijadikan semula oleh Allah Ta'ala manusia yang lengkap, haiwan-haiwan yang lengkap, yang sempurna, sebagaimana mereka atas muka bumi dulu. Fa'idha hum bis-sahirah, fa'idha maka tiba-tiba hum maksudnya mereka ni siapa? Mereka semua makhluk Allah Ta'ala. Semua makhluk Allah Ta'ala bis-sahirah. Bis-sahirah maknanya bis-sahirah berada di atas permukaan. Berada di atas permukaan. Permukaan apa? Permukaan bumi. Tapi bukan lagi bumi dunia ni. Permukaan bumi di pada mahsyar. Semua manusia, semua binatang, semua jin dibangkitkan semula daripada kuburnya. Tiba-tiba semua manusia berada di atas satu dataran yang lapang, iaitu di padang mahsyar, yang dipanggil sahirah. Sahirah. Ibu-ibu, ayah-ayah, sahirah itu apa? Kenapa namanya sahirah? Sahirah ni daripada perkataan sahara. Sahara yasharu, maksudnya bangun malam ataupun berjaga malam. Man talabal ula sahiral layali. Barang siapa yang nak dapatkan ketinggian di sisi Allah Ta'ala, hendaklah dia bangun malam, berjaga pada waktu malam, tak tidur pada waktu malam, di hujung malam. Kenapa dipanggil as-sahirah? Kenapa pada mahsyar tu dipanggil as-sahirah? Kerana di sana tak ada manusia yang terfikir nak tidur. Di sana tak ada manusia sempat nak fikir, nak ngantuk, tak sempat. Masing-masing fikir keadaan mana nak balik ni. Kami ni masuk syurga ke masuk neraka? Kenapa? Kerana bila dibangkitkan saja daripada kubur, yang pertama diperlihatkan pada mereka adalah neraka jahanam depan mereka. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dipernampakkan neraka jahanam, neraka jahim, liman yara, kepada siapa saja yang boleh melihat. Bangkit saja daripada kubur, daripada tiupan sangkakala yang kedua, semua manusia, semua makhluk yang boleh melihat, terutamanya manusia dan jin, akan diperlihatkan dengan neraka yang menjadi tempat kembali pada orang yang kufur pada Allah Ta'ala. Itulah neraka yang menjadi tempat kembali kepada orang yang atas muka bumi ni ingkar pada Allah Ta'ala. Jadi sekarang ni peluang kepada saya dan ibu-ibu, ayah-ayah semua, peluang kepada kita semua,
Sementara Allah masih bagi modal masa kepada kita. Sungguh-sungguhlah kita manfaatkan masa yang ada pada kita ni, modal yang ada pada kita ni, untuk sungguh-sungguh kita hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tekan hawa nafsu kita, tekan kehendak, keinginan kita yang langgar perintah Allah Taala ni. Sungguh-sungguh kita pimpin nafsu kita untuk tunduk patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pimpin mata kita untuk lihat semua benda yang Allah Taala redha saja. Kita pimpin, tekan nafsu lidah kita ni supaya cakap apa yang Allah Ta'ala redha sahaja. Kita pimpin tangan kita supaya buat, pegang, sentuh apa yang Allah Ta'ala redha sahaja. Kita didik nafsu kaki kita supaya pergi ke arah apa yang Allah Ta'ala redha sahaja. Sekejap saja ibu-ibu ayah-ayah atas muka bumi ni. Tak lama dah kita. Fa'idhahum bis-sahirah. Maka tiba-tiba mereka berada di atas dataran. Tafsiran dia, ay fa idza al khalaiqu jami'an, tiba-tiba semua makhluk Allah Taala ala wajhil ardi ba'da ma kanu fi batniha. Semua makhluk Allah Taala sebelum ni berada atas tanah, dalam tanah. Tiba-tiba semua keluar daripada tanah, tulang belulang yang hancur disambungkan kembali oleh Allah Taala. Daging-daging yang dah hancur, yang dah jadi tanah, yang dah tak betul daging dah, dicantumkan kembali kepada jasad dia. Jadi jasad yang lengkap dan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah daripada Allah Taala cerita mengenai keadaan di padang mahsyar, maka bermulalah Allah Taala menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam kepada kita semua, dan masa yang sama memujuk baginda Nabi SAW supaya baginda sabar di atas apa saja dugaan yang dibuat oleh kaum baginda kepada baginda SAW. Maka kisah-kisah dalam Al-Quran di antaranya tujuannya untuk pengajaran pada kita dan untuk memujuk hati Nabi SAW. Firman Allah Ta'ala, hal ataka hadithu Musa. Adakah ataka, ata telah datang, ka engkau, adakah telah datang kepada engkau, kau siapa engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah telah datang kepada engkau wahai Muhammad hadis? Hadis maksudnya kisah ataupun cerita. Tengok keadaan. Kalau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya sabdaan Nabi lah. Kalau hadis Musa dalam Quran maksudnya kisah Nabi Musa alaihi salam. Hadis Musa, kisah baginda Musa alaihi salam. Yakni hal ataka hadis Musa wahai Muhammad, adakah telah sampai kepadamu kisah tentang Nabi Musa alaihi salam? Dipanggil metod ataupun cara Allah Taala firman begini, dipanggil uslubu tashwiqin wa targhibin li sima'il qissah. Cara untuk Allah Taala palingkan kita punya keinginan. Allah Taala, cara untuk Allah Taala tarik kita supaya rasa minat, supaya rasa tertanya-tanya. Allah kata hal ataka hadis Musa, adakah datang kepadamu kisah Musa alaihissalam? Maka bila kita sendiri, bila kita baca, kalau kita nak berhenti kat situ, kita rasa macam mana? Kita rasa macam tergantung, rasa macam tak puas dengar. Kita nak dengar kisah apa kisahnya. Tu Allah Taala kita panggil uslub tashwiq wa targhib. Allah Ta'ala, cara untuk Allah Ta'ala tackle kita, untuk kita tertarik untuk membaca kisah seterusnya. Ai hal ja'aka ya Muhammad, yakni tafsiran dia, adakah telah datang kepadamu wahai Muhammad khabaru Musa al-Kalim, kisah ataupun perkhabaran mengenai baginda Musa al-Kalim. Baginda Musa alaihi salam, gelaran baginda adalah Kalimullah. Kalimullah daripada kalama, takallama ni maksudnya bercakap. Mukjizat baginda Musa alaihi salam adalah baginda boleh bercakap-cakap direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah kaifiatnya, serah pada Allah Taala. Tak boleh pula kita nak membayang-bayangkan kaifiat, caranya macam mana. Macam mana agaknya suara Allah Taala bercakap-cakap dengan baginda Musa alaihi salam, kita tak payah duk fikir. Yang pastinya kita tahu antara mukjizat baginda Musa, kelebihan baginda Musa adalah baginda boleh bercakap direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Gelaran baginda Kalimullah. Ayat seterusnya,
iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Hal ataka hadisu Musa, adakah datang kepada engkau wahai Muhammad kisah Musa, iznadahu rabbuhu, tatkala memanggil akannya oleh Tuhannya. Maksudnya tatkala Allah Taala memanggil baginda Musa alaihi salam, tatkala Allah Taala menyuruh baginda Musa alaihi salam, nada ni maksudnya suruhan. Pasal tu ibu-ibu ayah-ayah, di antara panggilan ataupun di antara nama bagi panggilan azan adalah an-nida. An-nida maksudnya seruan. An-nida maksudnya seruan. Iznada, tatkala Allah Taala menyuruh baginda Musa alaihi salam bil wadil muqaddasi tuwa, di lembah suci Tuwa. Lembah suci namanya Tuwa. Ai hina najahu rabbuhu bil wadil mutahhari al mubaraki al musamma Tuwa. Di lembah yang suci, yang diberkati, yang dinamakan sebagai Tuwa. Di manakah Tuwa? Lembah Tuwa ni di fi asfali jabali Turi Saina, berada di kaki bukit Gunung Sinai di Mesir. Kaki bukit Gunung Sinai di Mesir. Qailan lahu, hal keadaan Allah Taala berfirman kepada baginda Musa alaihi salam. Allah Taala panggil baginda Musa di lembah suci Tuwa. Allah Taala berfirman kepada Musa alaihi salam, idhab, pergilah, ila Fir'aun, kepada Fir'aun, innahu tagha. Innahu, sesungguhnya dia. Siapa dia? Fir'aun. Tagha maksudnya melampaui batas. Kalau kita panggil puak-puak pelampau, dipanggil tughah. Ta, ra, alif, ta marbutah, tughah. Kita pada puak-puak pelampau lah. Pelampau ni tak kira lah, pelampau yang melampaui batas pada Allah pun dipanggil tughah juga. Tughah. Okey. Yakni ay idhhab ila fir'aun at-taghiyati al-jabbar. Wahai Musa, pergilah engkau berjumpa dengan Fir'aun yang sangat melampaui batas, yang sangat besar diri. Allazi jawazal hadda fi zulmi wat tughyan, yang telah melampaui batas pada kezaliman dia dan telah melampaui batas pada tughyan, melampaunya dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dia? Allah perintahkan Nabi Musa AS pergi kepada Fir'aun yang telah melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka. Allah perintah pada Musa AS, faqul, wahai Musa, katakanlah, hal laka, dengan bahasa yang sangat lembut. Kejap lagi kita tengok tafsiran. Hal laka ni maksudnya apa? Hal laka ni dia pelawa. Hal laka, hendak tak engkau, nak tak engkau, ila antazakka, nak bersihkan diri. Jumpa Fir'aun, cakap lemah lembut, Fir'aun, aku pelawa engkau ni, nak tak engkau bersihkan diri, nak tak bertaubat pada Allah Ta'ala, nak tak Fir'aun? Ai hal laka rughbatun wa mailun ila an tatatahhara minaz zunub wal asam. Allah perintah Musa jumpa dengan Fir'aun, cakap baik-baik dengan Fir'aun. Wahai Fir'aun, engkau ni ada tak kemahuan, kau ni ada tak keinginan, ada tak cenderung hati engkau wahai Fir'aun untuk sucikan diri daripada dosa, sucikan diri daripada salah pada Allah Ta'ala? Cakap lembut-lembut. Siapa tu? Ibu-ibu ayah-ayah, Fir'aun. Fir'aun yang sangat-sangat melampau dalam melanggar perintah Allah Ta'ala pun Allah perintah cakap baik-baik dengan dia, cakap lembut-lembut. Adakah kejahatan mereka-mereka yang jahat keliling kita ini? Soalan saya, adakah kejahatan mereka-mereka yang jahat keliling kita ini sama macam jahatnya Fir'aun? Tak sama. Tapi kita punya buruk cakap kita pada dia, kita punya kasar cakap pada dia, kita punya perli dia, kita punya hina dia, kita caci dia, tak sama dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun dakwah dengan penuh lemah lembut. Tapi kita hari ini kita berdakwah dengan mencaci, dengan maki hamun, dengan menjatuhkan maruah orang. Itu bukan dakwah, itu menghina. Kalau betul-betul kita nak ajak dia pada Allah, ajak dia dengan kasih sayang.
Ini yang Allah Ta'ala ajar. Ini yang ditunjuk oleh Nabi Musa AS dalam surah ni. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wa ahdiyaka, nak tak wahai Fir'aun, ahdiyaka, aku bagi petunjuk, aku tunjukkan engkau ila rabbika, jalan untuk menuju Tuhan kau yang sebenar. Wahai Fir'aun, kau ni dah mengaku Tuhan ni, salah Fir'aun. Tuhan sebenar kita adalah Allah. Wahai Fir'aun, nak tak aku tunjukkan jalan yang sebenar, kembali pada Allah Ta'ala. Fatakhsha, bila kau kenal Allah Ta'ala, kau kenal siapa Tuhan kau yang sebenar, kau akan takut pada Allah Ta'ala, maka mudah kau nak buat baik. Wahai Fir'aun, nak tak aku tunjukkan jalan? Ay wa urshiduka ila ma'rifati rabbika wa ta'atihi fatattaqihi wa takhshah. Wahai Fir'aun, nak tak aku tunjukkan kepada engkau jalan untuk kenal Tuhan kau, jalan untuk engkau mentaati Allah Ta'ala, jalan untuk engkau bertakwa pada Allah. Maka bila kau kenal Allah, kau akan bertakwa dan kau akan takut pada Allah Ta'ala. Wahai Fir'aun, nak tak aku tunjukkan jalan? Alhamdulillah. Tafsir kata wabada'a mukhatabatahu. Baginda Musa AS memulakan percakapan baginda dengan Musa AS bil istifham, dengan kata soal. Kata soal ni bukan soal nak tahu, soalan tu soalan menjemput. Alladhi ma'nahu al-arad, soalan yang maknanya adalah jemput, pelawa. Kama yaqulur rajul li dhaifihi, sebagaimana satu orang kata pada dia punya tetamu. Kalau kita cakap dengan tetamu kita, hal laka an tanzila bina, tuan, boleh tak tuan jadi tetamu saya pada hari ini? Boleh tak tuan, sudi tak tuan jadi tetamu saya? Itu bentuk soalan tak? Soalan kan? Ibu-ibu ayah soalan. Sudi tak? Itu soalan. Nabi Musa gunakan hal laka ila an tazakka. Hal laka ni soalan tapi bentuk dia jemputan, jemput. Wahai Musa, hal laka ila an tazakka, nak tak Musa aku tunjukkan jalan supaya engkau bersihkan diri engkau. Wa ahdiyaka ila rabbika, wahai Fir'aun, nak tak aku tunjukkan jalan supaya engkau kembali pada Allah Ta'ala. Fatakhsha, maka dengan itu engkau akan takut pada Allah Ta'ala. Begitulah yang dia ajar supaya kita bercakap lemah lembut. Wa ardafahu al-kalama ar-rafiqa ar-raqiqa. Tafsir kata wa ardafahu, Nabi Musa alaihi salam menyekalikan. Nabi Musa alaihi salam menyekalikan dalam dakwah baginda dengan al-kalam ar-rafiq, dengan perkataan yang rafiq. Apa maksud rafiq? Yang lemah lembut. Ar-raqiq, yang halus budi pekerti dia. Kepada siapa? Kepada Fir'aun yang terkenal dengan sombong dia. Litastad'iyahu bitalattuf, supaya baginda Musa AS berdakwah dengan Fir'aun dengan penuh lemah lembut. Siapa perintah? Allah Ta'ala perintah. Saya ulang lagi sekali, ibu-ibu, ayah-ayah, kita nak ajak orang pada Allah Ta'ala, ajaklah dengan kasih sayang. Tugas semua Nabi adalah mengajak manusia kepada Allah Ta'ala, mengajak manusia kenal Allah Ta'ala, mengajak manusia esakan Allah Ta'ala. Sekarang para Nabi dah tak ada, yang tinggal adalah para ulama. Dan kita sebagai umat baginda SAW, tugas setiap individu kita, tak kira apa saja kerja kita, kita ustaz, kita peniaga, kita askar, kita polis, kita guard, kita apa saja pekerjaan kita, ibu-ibu, ayah-ayah, pertama sekali tanggungjawab kita sebagai umat Nabi SAW adalah ajak semua manusia, ajak semua umat baginda SAW untuk taat pada Allah Ta'ala, untuk taat pada perintah Nabi SAW. Syarat dengan penuh kasih sayang, bukan dengan menghina, bukan dengan mengeji,
bukan dengan merendah-rendahkan, bukan berdakwah dengan rasa kita lebih baik daripada orang tu. Kita berdakwahlah, kita ajak orang pada Allah dengan rasa kita sendiri berhajat pada apa yang kita cakap tu. Bila kita ajak orang, tuan, jomlah kita sama-sama taat Allah Ta'ala. Marilah kita sama-sama jaga solat kita. Kita sama-sama banyakkan salawat pada Nabi SAW. Kita bercakap ni, ibu-ibu, ayah-ayah, hati kita lebih dekat daripada hati orang tu. Lidah kita dengan hati kita sejengkal saja. Bila kita cakap, selalu cakap dakwah ni, cakap jom kita taat Allah, jom kita taat Nabi SAW, jangan ikut sunnah Nabi SAW. InsyaAllah kita yang Allah akan bagi kekuatan dulu untuk mengamalkan, insyaAllah. Dengan syarat kita ajak tu memang kerana Allah Ta'ala. Jangan sesekali kita merendahkan siapa saja makhluk Allah Ta'ala. Jangan sesekali kita rendahkan siapa saja manusia yang Allah Ta'ala cipta. Jangan sesekali kita rendahkan siapa-siapa pun, tak kira apa saja kedudukan dan jawatan dia. Muliakan semua hamba Allah Ta'ala. Jangan sesekali kita berasa ada perasaan lebih baik, ada perasaan lebih mulia daripada orang lain. Kerana yang mulia antara kita bukanlah pangkat kedudukan. Yang mulia antara kita pada Allah Ta'ala adalah yang paling bertakwa antara kita. Kita keluar tajuk sikit ya, ibu-ibu, ayah-ayah. Kalaulah ibu-ibu, ayah-ayah dekat sini ada orang gaji kat rumah, jangan buat dia macam hamba. Dia orang gaji, kita gajikan dia. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah makan sedap-sedap, dia pun ada hak untuk makan sedap sekali. Ibu-ibu, ayah-ayah bawa balik durian dari kampung, dia ada hak untuk makan durian itu sekali. Berdosa tak bagi kat dia. Ibu-ibu, ayah-ayah duduk dalam rumah, bukan ada kipas, bilik dia tak ada kipas, berdosa. Pasal dia juga ada hak untuk ada keselesaan kipas tu. Ibu-ibu, ayah-ayah, kalau kita tengok orang-orang angkat sampah, saya kita yang angkat sampah, lori sampah tu kan, jangan sakitkan hati dia dengan tutup hidung kita. Jangan sakitkan hati dia dengan apa-apa saja isyarat yang menyakitkan hati. Dia kerja angkat sampah, kerja itu kerja yang mulia, walaupun nampak zahir hina pada pandangan kita, mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia angkut sampah tu lebih mulia daripada orang pakai kot, pakai tai 20 juta rasuah. Itu hina. 1 sen duit rasuah hina. Tapi 10 sen singgit yang dia dapat melalui angkat sampah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. 10 ringgit yang dia dapat melalui angkat sampah tu bagi isteri yang makan, anak makan, penuh keberkatan. 10 ribu kita dapat duit rasuah, duit haram. Belikan isteri kita, anak kita pakaian cantik-cantik, makanan yang lazat-lazat, sedap-sedap, berkhasiat. Semua itu tak ada manfaat, bahkan neraka tempat yang sesuai bagi makanan dan rezeki yang sumber macam tu. Kita jangan hina siapa pun. Yang hina adalah manusia yang tak bertakwa pada Allah Ta'ala. Dan macam saya pasal banyak kali pada diri saya, pada ibu-ibu, ayah-ayah, jangan sesekali kita dapat jaga solat, jangan sesekali kita dapat pakai jubah, pakai serban, saya disimpan janggut. Jangan sesekali amal soleh kita menyebabkan kita berasa kita lebih baik daripada orang lain. Kita buat soleh, kita buat baik pun bukan pasal kita baik. Itu semata-mata bimbingan, panduan, pedoman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah saja tutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita, ibu-ibu, ayah-ayah, Allah buka aib kita, tak ada seorang nak dekat dengan kita kerana busuknya dosa yang kita buat. Seterusnya, wa yastanzilahu bil mudarah bin utuwihi kama fi qawlihi ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Ketika mana baginda dalam ayat lain, dalam surah lain, dalam surah ataupun dalam ayat lain, Allah Ta'ala bagi tahu, faqula lahu, wahai Musa, wahai Harun, katalah kamu berdua kepada Firaun qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut. Apa tujuan? La'allahu, mudah-mudahan dia Firaun tadi yatazakkara, beringat, au yakhsha, ataupun jadi takut pada Allah Ta'ala. Tiba-tiba fa'arahul ayatal kubra, fa maka ara, baginda memperlihatkan, hu dia, siapa dia? Firaun, al ayatal kubra, tanda ataupun mukjizat al kubra, yang besar. Seolah-olah macam tergantung kan, seolah-olah macam tergantung. Wahai Musa, pergilah jumpa Firaun, dakwah dia dengan lembut.
Kisah dakwah Firaun tu Allah Taala tak ceritakan. Tiba-tiba Nabi Musa terus tunjukkan mukjizat. Apa mukjizat dia? Baling tongkat, tongkat tukar jadi ular. Ada kisah sebaliknya yang Allah Taala tak ceritakan. Jadi ai fil kalami mahzufun. Dalam ayat tadi ada kisah yang Allah Taala sengaja tak sebut. Apa kisahnya? Iaitu kisahnya adalah fadhahaba Musa ilaihi. Kisahnya Nabi Musa pun pergilah jumpa dengan Firaun. Wa da'ahu wa kallamahu. Dia dakwah Firaun, dia bercakap dengan Firaun. Falamma tana'a 'anil iman. Maka apabila Firaun tetap menolak dakwah Musa alaihi salam, nak kata apa? Dan begini Musa jumpa dengan Firaun, cakap lemah lembut, wahai Firaun, nak tak aku tunjukkan kau pada beriman pada Allah Taala, nak tak tunjukkan jalan untuk kembali pada Allah? Firaun pun tentang. Firaun tentang, dia lawan. Maka oleh kerana Firaun menentang Musa alaihi salam, barulah fa'arahul ayatal kubra. Baginda pun tunjukkan mukjizat ataupun tanda yang kubra, yang besar, tunjukkan pada Firaun. Apakah mukjizat tadi? Qalbul asa hayyatan tas'a, iaitu tongkat baginda Musa AS bertukar menjadi ular yang besar, yang hidup, yang berlengkar-lengkar di hadapan Firaun dan segala ahli sihir dia. Sebelum kita habiskan, ibu-ibu ayah, saya sentuh satu perkataan mukjizat. Mukjizat, apakah makna mukjizat? Mukjizat ni sebenarnya kalau jamak plural mukjizat. Kalau satu kita sebut mukjizah dengan ta marbutah. Tapi Melayu kata mukjizat, tak apa, tak ada masalah kan. Mukjizat daripada perkataan ajaza. Ajaza ni ain jim zai. Ajaza maksudnya lemah. Ajaza lemah. Kalau satu orang tua yang dah bongkok 3 dipanggil ajuz. Ain jim waw zai, ajuz. Ajuz ni orang tua yang dah bongkok, yang jalan pakai tongkat lah. Tu ajuz yang lemah, yang dah tak larat nak panjat pokok, tak larat nak buat macam-macam dah. Ajuz. Okey. Kenapa dipanggil mukjizat? Mukjizat daripada perkataan ajaza, ataupun lebih tepat daripada ajaza. Kalau bahasa Arab kita kata daripada bab if'al. If'al ni dia muta'adi, dia melampau. Maksudnya kalau ajaza lemah, ajaza melemahkan. Ajaza maksudnya melemahkan. Mukjizat daripada ajaza. Kenapa dipanggil mukjizat? Kerana mukjizat itu melemahkan segala hujah dan dalil daripada penentang-penentang Rasul, penentang-penentang Nabi. Nabi Muhammad SAW dibangkitkan di satu zaman yang mana di mana kebanyakan orang Arab pada masa itu sangat mahir dalam ilmu bahasa, sangat mahir dalam ilmu syair. Bahkan mereka punya bahasa Arab sangat tinggi, zaman sekarang tak boleh nak lawan. Dengan syair saja orang boleh menangis. Bukan syair kita berlagu tu, tak ada syair dengan bahasa Arab dia, buat orang boleh menangis dan sebagainya. Maka tak kala orang Arab pada zaman Nabi SAW, mereka ini hebat dari segi bahasa, maka Allah Ta'ala beri kepada baginda SAW mukjizat Al-Quran, di mana Al-Quran terdiri daripada susunan ayat bahasa Arab yang sangat hebat, yang dikumpulkan semua kepakaran pakar-pakar bahasa zaman Nabi, seorang pun tak mampu buat walaupun satu ayat daripada sama macam Quran. Itu panggil mukjizat. Mukjizat ni maksudnya melemahkan. Sikit lagi boleh dah Ustaz Bilal? Sekejap lagi 2 minit insya-Allah. Okey. Biasanya kita tengok zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman tu kebanyakan orang yang paling hebat ada orang paling pandai dalam sihir. Orang paling pandai dalam sihir. Tak kala saharatu Fir'aun, tukang-tukang sihir Fir'aun baling tali, memang semua orang-orang yang biasa melihat tali itu memang ular. Mereka lihat tali itu memang ular, mereka tak tahu itu tali, semua lihat ular betul. Tetapi pada pandangan mata saharatu Fir'aun, tukang-tukang sihir Fir'aun, mereka nampak tali, tak heran. Tiba-tiba baginda Musa AS campak tongkat, bertukar jadi ular betul, semua terkejut. Mereka kata ini sihir, ini bukan sihir ni. Kalau sihir, kami tahu kami boleh kalahkan sihir. Ini bukan sihir. Ini betul-betul ada satu kuasa yang kami semua tak boleh nak lawan.
maka mereka terus beriman pada Allah, hari itu juga kena bunuh dengan Firaun. Itu kan sihir Firaun. Dan kata apa dia mukjizat yang kita bincangkan tadi? Mukjizat ni adalah satu perkara ganjil, perkara pelik Allah bagi pada para rasul untuk melemahkan hujah dan dalil musuh-musuh Allah Ta'ala ataupun penentang-penentang rasul tersebut alaihi wassalatu wassalam. Jadi insya-Allah ibu-ibu ayah-ayah semua, setakat inilah untuk hari ini. Kita habis pada ayat yang ke-20 insya-Allah ya. Kita sambung lagi 2 minggu. Minggu pertama bulan 12 insya-Allah kita sambung ayat yang ke-21 insya-Allah ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.